Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Untuk video ini kita akan melihat kepada contoh yang seterusnya sekiranya kita dah tengok dalam video yang sebelum ini bentuk di mana adanya dua paksi simetri dan juga ada satu paksi simetri, dan sekarang kita akan tengok bagaimana untuk mencari centroid untuk bentuk dengan composite section, bentuk yang tidak simetri. Yang pertama sekali kita tengok kenapa bentuk ini tidak simetri. Daripada ini pun kita dah nampak lah, bila kita lukiskan satu paksi y, dan bila untuk paksi y kita tengok bentuknya di sebelah kiri dan di sebelah kanan tak sama, maka dia bukan simetri. Begitu juga apabila kita lukiskan paksi xx, juga bahagian atas paksi xx dan bahagian bawah paksi xx bentuknya tak sama. Ni bentuknya macam ni I, ni bentuknya macam L, jadi tak sama. Maka ini adalah satu contoh case composite section. Sekiranya simetri senang aja kan. Kalau simetri kita just bahagi dua untuk bentuk empat segi lah. Untuk case yang macam ni kita tidak boleh buat macam tu. Okay, so kita tengok macam mana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Alright, macam biasa kita refresh sedikit apakah formula yang kita akan gunakan, iaitu yang pertama untuk x bar jumlah AI darab x bar I bahagi jumlah AI, manakala yang kedua ialah untuk y bar jumlah AI y bar I over jumlah AI. So kita ada dua formula yang akan kita gunakan lah, di mana x bar ini adalah jarak ataupun lokasi centroid dalam paksi x, manakala untuk y bar adalah lokasi centroid pada paksi y. Okey, macam biasa, langkah yang pertama sekali adalah kita bahagikan bentuk kerata rentas kepada bentuk-bentuk asas, iaitu bentuk empat segi, tiga segi ataupun bulat. So dalam kes yang ini telah dibahagikan siap-siap. So ini ada satu bentuk berbentuk empat segi, dan ini pula adalah bentuk yang kedua juga berbentuk empat segi. So kita buat jadual untuk memudahkan pengiraan kita, di mana jadual ada nombor, ada area AI. Okay, I ni merujuk kepada nombor kita lah. Shape number 1, shape number 2. So maksudnya kalau nombornya 1, so A1 lah, dan ni A2 Okay guys, jom kita tengok bentuk yang pertama. Tinggi darab lebar 140 darab 40, unitnya dalam milimeter square, 5600. Okay, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ialah 40 darab ni lebar yang ni. Sebab tadi kita dah ambil sini kan, kita dah ambil lebar bentuk yang pertama sehingga sini, maka bentuk-bentuk yang kedua ni janganlah kita ambil bentuk yang keseluruhan macam ni pula. So kita ambil yang balance nya. So balance ni adalah 120 tolak 40. Setelah kita dapat 80, maka kita kirakan luas bentuk yang kedua ini dengan mendarabkan tinggi 40 dengan lebarnya 80 mm. Maka kita akan peroleh 3200, dan seterusnya kita jumlahkan area bentuk yang pertama dan area bentuk yang kedua. 5600 tambah 3200, kita akan peroleh 8800. Okey, dan selepas itu kita tengok pula x bar bentuk yang pertama dan x bar bentuk yang kedua. X bar ialah kedudukan dari centroid ke garisan rujukan. Maka untuk x bar jaraknya adalah dalam paksi x. Okay, so kita akan ada x bar untuk bentuk yang pertama dan x bar untuk bentuk yang kedua. Okay, datum ataupun garis rujukan kita adalah garisan paling kiri di sini, di mana paksi y ini dilukis. Okay, untuk bentuk yang pertama adalah jarak daripada paksi y ni ke centroid bentuk yang pertama. So centroid bentuk yang pertama dalam arah x ini ialah 40 bahagi 2. So 40 bahagi 2 kita akan dapat 20. Okay, begitu juga untuk bentuk yang kedua, x bar 2. X bar untuk bentuk yang kedua adalah dari centroid bentuk yang kedua ini, iaitu berapa? 80. Lebarnya 80, maka 80 bagi 2 kita akan dapat 40 ditambah dengan balance ni lah untuk mendapatkan x bar 2.
X bar 2 adalah dari paksi Y ni, garisan paksi Y, garisan paling kiri ke sentroid bentuk yang kedua dalam arah paksi X. Maka kita akan dapat 80 bagi 2 tambah 40. 80 bagi 2, 40. Tambah 40, 80. Maka selesai untuk X bar. Yang seterusnya adalah Y bar I. I ni maksudnya ni lah nombor 1, nombor 2, Y1, Y2 I mewakili nombor. So kita tengok Y1. Y bar 1 ialah sentroid bentuk 1 ini daripada garisan rujukan dalam arah paksi Y. Bentuk yang pertama tingginya adalah 140. Maka sentroid adalah H per 2, 140 bagi 2. Kita akan perolehi 70 untuk bentuk yang pertama. Itu adalah Y1. Manakala untuk Y2 adalah sama juga sentroid bentuk yang kedua. Jarak daripada sentroid yang kedua hingga ke garisan rujukan. Maka sentroid untuk bentuk yang kedua ini ialah tinggi dia iaitu 40 bahagikan dengan 2. So kita dapat titik tengah. So 40 per 2. Tambahkan dengan balance-nya iaitu 140 tolak 4 100. 140 tolakkan dengan 40 kita akan dapat 100. So ini adalah Y bar 2. So Y bar 2 adalah 120. Y1 140 bagi 2 70. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita darabkan A dengan X bar. Itu 5,600 darabkan dengan 20 kita akan dapat 112. 40 kali 80 3,200 darabkan dengan 80 kita akan dapat 256,000. So selesai A I darab X bar I. Okey, maka kita akan tambahkan dapat 368,000. Yang seterusnya kita untuk kolom yang terakhir ini adalah hasil darab A I dengan Y bar I. Itu kolom yang pertama dengan kolom yang ketiga. Maka kita darabkan 5,600 darab 70 kita akan peroleh 392,000. 3,200 darabkan dengan 120 kita akan dapat 384,000. Dan kita tambahkan, jumlahkan AIYI, kita akan perolehi 776,000. So ini adalah jumlah area 8,800. Jumlah area darabkan dengan X bar 368,000. Jumlah AI darab Y bar 776,000. Maka kita masukkan dalam persamaan X bar sama dengan jumlah AI XI bahagi jumlah AI. Kita akan peroleh 368,000 bagi 8,800. Hasilnya ialah 41.82 mm. Y bar jumlah AI darab YI 776,000 bahagi jumlah area 8,800. Kita akan peroleh 88.18 mm. Maka nilai-nilai ini menunjukkan posisi sentroid untuk keratan rentas yang ini dengan nilai X bar menunjukkan posisi sentroid daripada garisan rujukan sisi paling kiri, iaitu daripada garisan ini sebanyak 41.82 ialah sentroid dalam paksi X, manakala sentroid dalam paksi Y pula adalah daripada garisan rujukan iaitu di mana paksi X ini dilukis sehingga 88.18 mm ke atas dalam arah paksi Y. Okey, jadi kita akan perolehi posisi sentroid untuk keratan rentas berbentuk ini.